Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu lagi untuk video yang seterusnya berkaitan dengan karangan bertemakan integrasi dan perpaduan bagi pengajian am semester 2. Pertama sekali kita akan lihat maksud integrasi nasional dan juga perpaduan nasional. Integrasi nasional merupakan satu proses yang dinamik bagi mewujudkan kerjasama dan keharmonian antara penduduk di semenanjung Malaysia dengan Sabah dan Sarawak berteraskan Perlembagaan Persekutuan dan Rukun Negara. Keyword bagi integrasi nasional ialah kerjasama dan keharmonian antara penduduk semenanjung Malaysia, Sabah dan juga Sarawak. Semua ini berteraskan kepada Perlembagaan Malaysia dan juga Rukun Negara. Perpaduan nasional pula merupakan satu proses menyatupadukan pelbagai kumpulan masyarakat yang mempunyai budaya dan sosial yang berbeza ke dalam satu sistem wilayah bagi mewujudkan identiti nasional. Jadi keyword bagi perpaduan nasional ialah kita nak satupadukan pelbagai kumpulan masyarakat yang terdiri daripada budaya yang berbeza, sosial yang berbeza ke dalam satu sistem wilayah untuk mewujudkan identiti nasional. Subtopik yang pertama di dalam tema integrasi dan perpaduan ialah masalah mewujudkan perpaduan dan integrasi nasional. Masalah yang pertama ialah nilai dan sikap anggota masyarakat. Anggota masyarakat mengamalkan sikap satu berprasangka, perkauman dan etnosentrism terhadap kaum lain. Etnosentrism bermaksud pandangan atau sikap yang percaya bahawa golongan atau kebudayaan kaum sendiri lebih baik daripada kebudayaan kaum yang lain. Jadi ini merupakan satu sikap atau amalan yang akan memburukkan lagi masalah perpaduan di negara kita. Masalah yang kedua ialah agama dan budaya yang berbeza. Setiap kaum memiliki agama, adat resam, bahasa dan sistem nilai yang berbeza. Masing-masing kurang mengenali dan juga memahami serta menganggap mereka sahaja yang terbaik. Sikap ini sekiranya diamalkan akan menghalang pergaulan baik antara kaum. Selain itu, ideologi politik yang berbeza di Malaysia, wujud parti politik berdasarkan kaum dan parti ini hanya memperjuangkan hak serta kepentingan kaum mereka sahaja. Parti politik sering memainkan pelbagai isu sensitif sehingga memburukkan lagi masalah perpaduan di negara ini. Contoh, parti MCA untuk orang Cina, MIC untuk orang India dan UMNO untuk orang Melayu. So, perbezaan yang ada dari segi politik ini akan menjadi satu masalah terhadap perpaduan. Seterusnya, aktiviti ekonomi yang berlainan. Setiap kaum menjalankan aktiviti ekonomi tertentu sehingga berlakunya dominasi kaum terhadap sesuatu bidang ekonomi. Sebagai contoh, bidang perniagaan banyak dipegang oleh orang Cina. Okay. Keadaan ini mewujudkan jurang pendapatan yang tidak seimbang dan timbul rasa tidak puas hati dalam kalangan kaum yang berbeza. Di samping itu, sistem pendidikan yang berasingan di mana Malaysia masih lagi menggunakan sekolah kebangsaan dan sekolah jenis kebangsaan. Sekolah kebangsaan selalunya untuk orang Melayu, tapi ada juga kota untuk orang Cina dan juga India. Untuk sekolah jenis kebangsaan, contoh sekolah jenis kebangsaan Cina, sekolah jenis kebangsaan Tamil. Kebiasaannya, sekolah jenis kebangsaan ini hanya untuk sekolah rendah sahaja. Apabila berlakunya jenis persekolahan tersebut, maka pelajar akan diasingkan mengikut kaum masing-masing. Maka ianya akan menyukarkan usaha membentuk perpaduan dan integrasi antara mereka dan interaksi antara mereka juga terhad dengan kaum masing-masing sahaja. Tambahan pula, menyalahgunakan media sosial. Terdapat individu yang tidak bertanggungjawab menggunakan media sosial ini untuk menyebarkan berita palsu yang boleh menjejaskan keharmonian kaum. Perkara ini akan mewujudkan kebencian dan prasangka negatif antara kaum.
Masalah yang terakhir ialah tiada kesedaran tentang pentingnya perpaduan. Terdapat individu yang tidak prihatin dengan isu perpaduan. Bagi mereka, isu ini merupakan satu tanggungjawab kerajaan sahaja. Seterusnya kita akan bincangkan berkaitan dengan usaha dan strategi kerajaan dalam memantapkan perpaduan dan integrasi nasional. Usaha kerajaan melalui pendidikan di mana menggunakan sukatan pelajaran berteraskan Malaysia meliputi pengetahuan tentang Malaysia dan nilai kebudayaannya. Bahasa Melayu dijadikan sebagai bahasa pengantar yang utama dan aktiviti core kurikulum yang sama berteraskan ciri Malaysia akan diterapkan dalam sistem pendidikan. Perpaduan menerusi ekonomi di mana dasar ekonomi baru atau DEB dilaksanakan bagi mengurangkan dan membasmi kemiskinan, menambah peluang pekerjaan kepada rakyat Malaysia tanpa mengira kaum, mempercepatkan proses penyusunan semula masyarakat, membetulkan ketidakseimbangan ekonomi yang wujud berasaskan kaum dan yang terakhir tujuan DEB adalah untuk menghapuskan pengenalan kaum mengikut fungsi ekonomi. Fungsi ekonomi contohnya kalau bidang pertanian untuk orang Melayu, kalau bidang perniagaan untuk orang Cina, kalau bidang perladangan untuk orang India. So, kita nak hapuskan pengenalan kaum ini mengikut fungsi ekonomi tersebut. Usaha yang seterusnya adalah menerusi politik. Mewujudkan permuafakatan politik melibatkan parti politik yang mewakili kaum yang berbeza. Membantu penyatuan fahaman politik antara kaum dan mengatasi pertikaian yang wujud antara parti politik. Usaha kerajaan untuk membentuk perpaduan adalah menerusi sosial dan juga budaya, menjalankan aktiviti yang menggalakkan interaksi dan perpaduan dalam kalangan masyarakat. Masyarakat perlu menerima dan menghormati adat, resam dan budaya kaum lain. Selain itu, penggunaan rukun negara merupakan salah satu platform untuk membentuk dan membimbing masyarakat ke arah perpaduan. Dalam masa yang sama, kita akan meningkatkan penghayatan terhadap 5 prinsip rukun negara. Usaha yang terakhir adalah berdasarkan kepada dasar kerajaan. Kerajaan mewujudkan dan melaksanakan pelbagai dasar bagi mengukuhkan integrasi dan perpaduan nasional. Antara dasar yang dilaksanakan oleh kerajaan ialah dasar ekonomi baru iaitu DEB, dasar pembangunan negara dan dasar wawasan negara. Subtopik yang seterusnya ialah impak perpaduan kaum. Impak ini dibahagikan kepada dua iaitu impak positif dan impak negatif. Pertama ialah impak positif. Ekonomi negara meningkat di mana pembangunan negara dapat dijalankan dengan lancar sekiranya kita memperoleh atau mencapai perpaduan kaum yang kukuh. Yang kedua, kegiatan ekonomi dapat dijalankan tanpa prejudis. Prejudis ni ada dua maksud. Satu, dia rasa suka atau yang kedua, dia rasa tidak suka. Perasaan ini adalah sesuatu yang tidak berasas terhadap sesuatu kaum, agama dan sebagainya. Apabila perpaduan kaum dapat dicapai, maka semua kaum akan berpuas hati dengan hasil ekonomi yang dicapai. Impak positif yang kedua ialah keharmonian kaum terpelihara. Segala aktiviti kemasyarakatan dapat dijalankan dengan baik. Ilmu dapat dikongsi bersama dan perkongsian ilmu dari pelbagai jenis kaum ini dapat ditingkatkan. Impak positif yang ketiga ialah kestabilan politik dapat dikekalkan di mana kepentingan negara akan diutamakan oleh semua orang. Tabik urus dilakukan dengan baik walaupun berlainan fahaman politik. Sekiranya perkara ini dapat dicapai, maka negara akan kekal merdeka, berdaulat dan imej negara terpelihara. Impak negatif. Antara impak negatif sekiranya perpaduan kaum ini tidak dapat dilaksanakan ataupun dicapai ialah pembangunan ekonomi terjejas. Aktiviti ekonomi tidak berjalan dengan lancar kerana setiap kaum bersaing secara tidak sihat. Dalam masa yang sama, para pelabur asing akan menarik diri untuk melabur di negara ini.
Jadi, proses pembangunan negara akan terbengkalai. Impak negatif yang seterusnya ialah keselamatan terancam. Aktiviti kemasyarakatan tidak dapat dijalankan dengan baik kerana adanya perasaan benci antara kaum. Berlakunya pergaduhan antara kaum secara berleluasa, kadar jenayah semakin meningkat dan keadaan ini akan menjadi tidak selamat. Yang terakhir ialah politik tidak stabil. Bila politik tidak stabil, masyarakat akan berpecah belah. Dalam masa yang sama, rakyat akan hilang kepercayaan terhadap pemimpin. Pentadbiran negara akan diambil alih oleh pihak lain. Dalam masa yang sama, kestabilan politik bakal tergugat. Pendek kata, sekiranya sesebuah negara itu mempunyai politik yang tidak stabil, ianya akan mengganggu seluruh sistem dalam negara tersebut. Perkara yang terakhir berdasarkan tema integrasi dan perpaduan ini ialah manfaat integrasi nasional. Bila kita menyebut berkaitan dengan integrasi nasional, ianya berkaitan dengan integrasi di antara 3 wilayah iaitu Semenanjung Malaysia, Sabah dan Sarawak. Manfaat integrasi nasional yang pertama ialah mewujudkan persefahaman dalam kepelbagaian budaya. Sabah Sarawak sangat terkenal dengan kepelbagaian budaya daripada pelbagai etnik. Kesefahaman dalam kepelbagaian budaya ini akan mengeratkan lagi integrasi nasional antara wilayah. Yang kedua, meningkatkan perkongsian ilmu. Penduduk Sabah dan Sarawak mempunyai kemahirannya yang tersendiri. Contoh, orang Sarawak, dia pandai buat pasu bunga dan kek lapis Sarawak. So, kek lapis Sarawak ni sangat popular di Sarawak. Untuk orang Sabah pula, mereka ni pandai untuk menghasilkan mutiara Sabah dan semua ini dapat dimanfaatkan bersama. Manfaat integrasi nasional yang ketiga ialah mempelbagaikan kegiatan ekonomi dan meningkatkan pendapatan negara. Setiap wilayah menyumbang kepada pendapatan negara melalui kegiatan ekonomi masing-masing. Contoh, Semenanjung Malaysia terkenal dengan kelapa sawit. Kalau Sarawak, dia ada lada, manakala Sabah, perikanan. Seterusnya, mewujudkan keseimbangan penduduk. Penduduk di ketiga-tiga wilayah boleh menetap di mana-mana sahaja yang mereka suka dan dalam masa yang sama mereka juga boleh berkunjung ke mana-mana wilayah pada bila-bila masa. Tetapi ingat, sekiranya ia melibatkan isu keselamatan, kerajaan boleh menyekat sekatan tersebut. Sebagai contoh, apa yang berlaku pada masa sekarang yang berkaitan dengan COVID-19. Ia akan dilarang buat masa sekarang. Contoh, Sarawak, sekiranya kita nak masuk ke dalam Sarawak, dia ada beberapa dokumen seperti pasport. Kalau kita masuk Sarawak dengan menggunakan IC sahaja, dia ada dokumen lain pula. Jadi, walaupun mereka ini menggunakan beberapa dokumen ataupun SOP untuk memasukinya, namun ianya tidak menghalang sesiapa sahaja sama ada berkunjung ataupun bertugas di sana. Seterusnya, membentuk tadbir urus negara yang baik dan stabil. Pentadbiran ketiga-tiga wilayah ini masih bernaung di bawah Perlembagaan Malaysia. Ia menjadikan Malaysia sebuah negara yang stabil dan diurus melalui pentadbiran yang baik. Manfaat integrasi nasional yang terakhir ialah menguatkan pertahanan dan keselamatan negara. Integrasi nasional membentuk pertahanan negara yang kuat antara wilayah. Pertahanan yang kuat dan penduduk yang bersatu padu akan dapat mempertahankan negara daripada dicerobohi musuh. Kesimpulannya, untuk tema integrasi dan perpaduan, antara fokus isu yang mungkin boleh ditanya adalah berkaitan dengan masalah mewujudkan perpaduan dan integrasi nasional. Usaha kerajaan untuk membentuk perpaduan dan integrasi nasional. Selain itu, fokus isu yang boleh diutarakan adalah berkaitan dengan impak atau kesan perpaduan kaum. Ingat, bila soalan berkaitan dengan impak, dia ada dua jawapan, iaitu impak negatif atau impak positif. Dan yang terakhir ialah berkaitan dengan manfaat integrasi nasional.
Itu sahaja untuk video kali ini. Jangan lupa subscribe dan follow Anis Fazlin Pengajian Am Channel. Kita jumpa lagi untuk video yang akan datang. Terima kasih.